Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anak-anak semua. Diharapkan anak-anak semua sehat di samping keluarga yang tercinta. Di video kali ini kita akan mempelajari topik 11 ataupun bab 11, yaitu pengenalan kepada set. Dalam bab ini hanya ada dua subtopik saja. Yang pertama set ataupun pengenalan set, asas kepada set, dan yang kedua gambar raja Venn set semesta pelengkap bagi suatu set dan subset. So hari ini kita fokus kepada set sahaja. Oke, apakah itu set? Kalau kita lihat gambar raja yang diberikan ini ya, oke, sebenarnya kita boleh kalau diminta untuk kelaskan objek-objek ini dalam kumpulan tertentu. So, apa yang ada dalam pikiran kamu? Of course, kita boleh kelaskan dia kepada 3 kumpulan lah, kan? Mungkin yang pertama objek yang diperbuat daripada kertas. Yang kedua objek yang diperbuat daripada plastik. Dan yang ketiga objek yang diperbuat daripada tin ataupun besi lah, kan? Jadi apa itu set? Set itu adalah kumpulan. Okay? Set itu adalah kumpulan yang mempunyai objek-objek di dalam satu kumpulan yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang tertentu, ataupun objek yang mempunyai ciri-ciri sepunya yang tertentu akan dikelaskan dalam kumpulan yang sama. So, kumpulan itu kita panggil sebagai set lah. Contoh ini, dalam kumpulan kertas ini ada buku, ada kotak. Maka buku dan kotak itu di dalam satu set yang sama. Begitu juga dengan plastik sampah. Kita ada kontainer bekas. Oke, kita ada pemadam, kita ada bola sepak, dan kita ada sarung tangan. Maka 5 benda itu kita kategorikan sebagai satu kumpulan lah, ataupun kita boleh juga panggil dia sebagai set. Yang kedua set, oke, sebagai set, oke. Dan begitu juga dengan tin, objek yang diperbuat daripada tin, contoh. Dia juga adalah satu set. So, bagaimana cara kita menulis set ini, menguraikan set, cara menulis set. Oke. Cara kita menguraikan set ataupun menulis set ini ada 3. Yang pertama kita guna perihalan, yang kedua kita guna penyenaraian, dan yang ketiga kita guna tata tanda pembina set. Oke, boleh guna ketiga-tiganya terpulang lah. Oke, tapi yang paling famous adalah yang kedua dan ketiga inilah. Ini yang selalu kita akan jumpa dalam soalan-soalan. Oke. So, bagaimana perihalan itu? Perihalan itu contoh dia guna ayat. Perihalan ini kita lebih kepada ayat lah. Kita membina ayat. Oke, contoh set E. Set E ini adalah warna bagi jalur gemilang. Jadi kita tahu warna bagi jalur gemilang ataupun bendera Malaysia ada 4, kan? Merah, putih, biru, kuning.
Ada 4, tapi macam mana kita mau tulis set E itu? Set E itu ada 4 warna, kan? Nah, yang pertama kita boleh guna perihalan. Kita boleh guna ayat terus. E ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Oke. Senang kan? Buat sejak ayat. E ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Penting dia punya initial nih. Terdiri daripada. Oke. Tidak semestinya E ya. Nah, E itu contoh saja. Kadang-kadang kita boleh guna B, C sampai Z. Yang paling penting dia selalu huruf itu, huruf yang digunakan untuk mewakili set itu kebiasaannya kita guna huruf besar. Oke, huruf besar. Oke, kalau kaedah penyenaraian ini kita kena senaraikan apa warna yang dimaksudkan. Nah, ini kita senaraikan dan kita guna tanda kurungan. Maksudnya inilah E adalah set yang terdiri daripada merah, putih, biru, kuning. So, cara tulisnya itu begitu. E sama dengan buka kurungan, kata kurungannya yang kurungan begini. Oke. Merah, putih, biru, kuning. Dan setiap objek yang ada dalam set itu kita panggil sebagai unsur. So, itu juga kata ini famous. Oke, kaidah ini famous sebab di situ kita boleh ketahui semua unsur-unsur yang ada di dalam satu set itu. Untuk yang pertama tadi perihal, dia hanya membina ayat yang umum sahaja. Kan? E ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Di sini dia lebih khusus. Dia senaraikan warna apa itu. Begitu juga dengan tata tanda pembina set. Dia famous juga, tapi dia hampir sama dengan yang pertama. Dia tidak nyatakan unsur di dalam set itu, cuma dia menggunakan tata tanda pembina set sahaja. So, begini adalah cara penulisannya. Dia still guna kurungan, sama seperti penyenaraian, tetapi dia mewakilkan huruf kecil. Sebagai contoh X lah. Boleh juga guna Y, tapi selalunya dia guna X. E ialah set X. Oke, di mana X ialah warna dalam jalur gemilang. Jadi kalau tengok ayat terakhir nih, dia sama dengan ayat akhir untuk perihalan. Cuma dia punya first sahaja. X ialah X, titik bertindih itu di mana. Oke, di mana. Oke, titik bertindih itu stand for di mana lah. Di mana, dia macam kita mau berikan penerangan lah. E adalah set X, di mana X ialah warna dalam jalur gemilang. Boleh. Boleh. Oke, kita tengok contoh. Contoh di sini, dia menggunakan 3 kaedah ataupun 3 cara kita menghuraikan ataupun menulis set. Oke, yang pertama, huraikan setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan perihalan, penyenaraian, dan tata tanda pembina set. Oke, untuk E,
huruf dalam Malaysia. So, kalau kita kira huruf dalam Malaysia, kan? Artinya huruf-huruf dalam Malaysia ini kita memang sudah tahu. Nah, kita memang sudah tahu lah, kan? Huruf-huruf yang ada dalam perkataan Malaysia tuh. Jadi untuk yang pertama, untuk perihalan, maksudnya kita guna ayat yang umum sahaja. Kita tidak perlu tulis pun huruf-hurufnya, cuma kita ulang balik soalan tuh, kan? Jadi contoh kita ambil set P. Oke. Contoh kita guna huruf P, ingat P besar untuk set. Jadi kita just copy saja ayat yang di atas itu. P ialah set yang terdiri daripada. Kan? Ini nih yang kekal daripada apa? Huruf dalam perkataan Malaysia. Ulang balik soalan. Dia tidak nyatakan lagi hurufnya apa, kan? Tapi itu untuk perihalan. Kemudian yang kedua, penyenaraian. Penyenaraian ini barulah. Penyenaraian ini lebih khusus sebab dinyatakan huruf-huruf apa saja yang membina perkataan Malaysia. Kita ada huruf M, E, L, Y, S, dan I. Oke, unsur yang sama tidak perlu diulang. Maksudnya tulis satu kali saja sebab dia kata huruf yang ada dalam perkataan Malaysia. Jadi untuk penyenaraian P sama dengan kita buka kurungan, masukkan semua huruf yang ada dalam perkataan Malaysia. Oke, tidak boleh berulang dan pisahkan dengan koma. Boleh. Manakala untuk pembinaan set, tata tanda pembina set, P sama dengan ini pun fix. Ada 2X tuh, dipisahkan dengan titik bertindih. P ialah X, di mana X ialah huruf dalam perkataan Malaysia. Sama juga ayat terakhirnya sama dengan yang first tadi. Cuma yang depan sahaja nih kamu perlu ingatlah cara penulisannya. Oke, kita lihat yang kedua, nomor ganjil yang kurang daripada 20. Oke. Jadi untuk perihalan kita start dengan contoh, kita pilih huruf Q untuk mewakili set itu. Jadi very simple, Q ialah set yang diwakili oleh Q ialah set yang terdiri daripada nomor ganjil yang kurang daripada 20. Manakala untuk penyenaraian kita senaraikan semua nomor ganjil yang ada yang kurang daripada 20. Manakala untuk bina tata tanda pula kita just guna ini. Oke, nomor ganjil yang kurang daripada 20. X, di mana X ialah nomor ganjil yang kurang daripada 20. Boleh. Itu cara penulisan. Yang kedua adalah set kosong. Apa itu set kosong? Set kosong ini maksudnya tidak ada unsur di dalam set itu. Set itu dipanggil set kosong. Contoh, apakah bulan yang mempunyai 32 hari? Maka set M. Contoh kita mau kelaskan bulan, kan? Bulan yang ada contoh 30 hari, bulan yang ada 31 hari, dan bulan yang ada 32 hari. Betul. Betul. Kan? Jadi, contohlah M itu adalah bulan yang mempunyai 32 hari, maka unsurnya kosong. Jadi, kita boleh wakilkan set itu artinya set kosong, tidak ada unsur, ada dua. Satu, kita biarkan kurungan itu kosong, tiada isi. Satu lagi kita tandakan dengan
Tanda inilah memaksudkan sama dengan set kosong. Artinya tidak ada unsur di dalamnya. M ialah set kosong. M sama dengan set kosong. Dua-dua membawa maksud yang sama, cuma penulisan saja lain. Oke. Seterusnya. Oke, unsur-unsur tadi kita sudah. Apakah unsur dalam satu set? Nah, unsur kita sudah tahu tadi kan. Unsur itu maksudnya benda yang ada di dalam set itu, yang ada di dalam kurungan itu kan. Objek yang ada huruf ataupun nomor yang ada dalam set itu. Contoh, E sama dengan buah-buahan tempatan Malaysia. Set E nih, buah-buahan tempatan Malaysia. Dia bagi contoh, durian ialah buah tempatan Malaysia, maka durian dia ada di dalam nih sepatutnya. Jadi kita boleh kata durian unsur bagi E. Simbol ini adalah unsur bagi. Unsur bagi. Maksudnya durian unsur bagi set E. Durian unsur bagi set E. Apple bukan buah-buahan tempatan, maka apple bukan unsur. Nah, kalau ini unsur, maka kalau bukan unsur ini ada dia punya slash tuh. Dia ini unsur, kalau ini bukan unsur. Jadi apple bukan unsur bagi set E, itu sahaja. Nah, contoh di sini dia bagi ini dalam bentuk apa nih? Perihal tata tanda set kan? Ini dalam bentuk tata tanda set. Betulkah? Tadi tata tanda pembina set. Dia bagi dalam bentuk tata tanda pembina set. So XP ialah X, di mana X itu ialah nomor perdana antara 0 hingga 20. Antara 0 hingga 20. Jadi tentukan sama ada, lengkapkan setiap yang berikut. Jadi first of course kita kena tahu apakah X itu. Artinya nomor perdana yang ada di antara 0 hingga 20 kita ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Jadi 5 adakah dia unsur bagi P? Yes, dia unsur bagi P. Artinya 5 nih unsur ada di dalam set P. 8, tidak ada 8, maka dia bukan unsur. 19, yes, dia unsur. 1, dia bukan unsur. Boleh. Ini dalam bentuk tata tanda pembina set. Kita guna bentuk yang khusus, yaitu kita guna penyenaraian. Kita senaraikanlah. Boleh. Mudah kan? Bagaimana menentukan bilangan unsur dalam satu set? So, macam mana kita mau menentukan bilangan? Kiralah. Contoh unsur dalam set P ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8. So, artinya ada 8 unsur semua dalam set P. Tapi macam mana kita mau gunakan simbol? Selain daripada kita kira bilangan di dalamnya, kita juga kena pandai guna simbol. Contoh ini, set P, A, B, C, D, E, F.
Jadi berapa unsur dalam set P? Ada 6. Nah, kalau bentuk ayat kita tulis begini, bilangan unsur dalam set P ialah 6. Ini dalam bentuk ayat. Tapi kita boleh ringkaskan dengan simbol N dalam kurungan P sama dengan 6. Maksudnya number of element of P. Artinya bilangan unsur bagi set P. Bilangan unsur bagi set P atau dalam set Pn ini number of bilangan. Oke. Bilangan unsur. Oke. Dalam set P. Ada 6 semua. Kan contoh, P ialah huruf dalam perkataan wawasan dan Q ialah nomor bagi 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Nomor 2 digit, kalau kita tambah 2 digit itu dapat 7. Kan? Jadi cari bilangan unsur dalam P yang pertama dan bilangan unsur dalam Q. So kita pergi dulu P. So di sini tidak nampakkan, so kita kena guna penyenaraian tuh. Kita senaraikan dulu apa? So dapatlah kita WASAN. Kan? Jadi kita tahu ada 4 di dalam, so N dalam kurungan P sama dengan 4. Guna simbol sahaja. Kedua, X ialah nomor 2 digit yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. 2 digit, di mana 2 digit itu kalau ditambah 7. So of course, dia 16, 1 tambah 6, 7, 25, 2 tambah 5, 7, 34, 3 tambah 4, 7, 43, 52, 61, dan 70. Jadi ada berapa? 7. Maka bilangan unsur dalam set Q ialah 7 guna simbol. Kan? Ini dalam bentuk ayat, ini dalam bentuk yang sebenar lah, yang dalam bentuk set. Boleh? Nah kan? Kesamaan set. Apakah kesamaan set? Kesamaan set maksudnya unsur-unsur di dalam set itu sama. Contoh harum dengan rumah. Maka kita boleh kata set E ini adalah huruf harum, H-A-R-U-M. Set B pula murah, huruf-huruf M-U-R-A-H. Dan set C rumah, R-U-M-A-H. Ini huruf-huruf di dalam set E, huruf-huruf di dalam set B, huruf-huruf dalam set C. Dan kalau kita perhatikan huruf-huruf yang ada dalam set E ada semuanya dalam B dan ada juga dalam C. Tidak ada yang tertinggal. Betul. Jadi kita boleh kata set E sama dengan set B, set E sama dengan set C, set E B sama dengan C, ataupun kesemua set itu sama. Contoh, terangkan sama ada pasangan set yang berikut sama atau tidak, set sama atau tidak. Set P, huruf vokal dalam perkataan sekolah. Set Q, huruf vokal dalam perkataan kejohanan. Huruf vokal I, O, E. I, O, E. Sama. Okay. First kita kena salin lah. Kita kena guna penyenaraian dulu. P ada I, O, dan E huruf vokalnya. Q ada I, O, dan E huruf vokalnya. Huruf unsur yang sama tidak perlu diulang. Maka P sama dengan Q. Sebab semua unsur sama. Kemudian yang B. Kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 50. F ialah kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 50. Dan G diberi 4, 9, 16, 25, 36, 49. So kita kena senaraikan dulu F nih. G ini jelas.
dia dalam bentuk penyenaraian. So kita kena senaraikan dulu F. Kuasa 2 sempurna 1, 4. 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, 7 kali 7. So adakah dia sama? So tidak sama. This one ada 1. Kan? Ini 1 tidak ada 4, 9, 16, 25, 36. Ada 1. Maka F tidak sama dengan G. Boleh. Senang kan? Senaraikan F, senaraikan G, kemudian lihat unsur samakah tidak sama. Kalau tidak sama, maka tulis tidak sama, guna tanda tidak sama. Senang kan? Oke. So juga rasa itu saja. Saya mau kamu buat latihan ini. Oke, very simple. Ini guna perihalan, kemudian guna penyenaraian, oke, kemudian guna tata tanda pembina set. Ini pula dia suruh adakah 4 ini unsur, guna simbol I ataupun bukan unsur, kan? Gitu. Kemudian this one, cari bilangan unsur dalam set E, B, dan C. Dan nomor 6, cari nilai X lah. Boleh. So 10 menit boleh kan? Oke, so macam biasa, snap kamu punya jawaban dan hantar kepada cikgu. Jangan lupa tulis nama. Oke, itu saja untuk hari ini. Thank you kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.